Okay, video ni masih tentang pelarasan pada akhir tempoh. Ini ialah part 2. Pada video yang pertama, cikgu sudah terangkan tentang macam mana nak rekod belanja terakhir ataupun belanja belum bayar dan juga belanja yang dibayar terdahulu. Jadi video yang kedua ini pula ialah tentang hasil ya. Cikgu nak terangkan macam mana nak rekod hasil belum terima ataupun dipanggil juga hasil terakhir dan juga hasil yang terdahulu. So kadang-kadang kita sepatutnya terima hasil tetapi belum terima. Okay, so ini dipanggil hasil belum terima. Jadi inilah explanation dia. Hasil belum terima erti dia ialah pendapatan yang sudah dihasilkan. Kita sudah hasilkan hasil tu. Okay, tetapi masih belum diterima lagi sehingga pada akhir tempoh perakaunan. Dan inilah contoh soalan dia. Katakan ini ada satu syarikat maju. Tempoh perakaunan syarikat itu adalah berakhir pada 30 Jun setiap tahun. Setiap tahun dia akan berakhir, dia akan sediakan penyata pendapatan untuk kira untung perniagaan itu. Jadi dia berakhir pada 30 Jun. Bukannya semua syarikat berakhir 31 Disember. So this company dia berakhir pada 30 Jun. Setiap tahun dia akhir dan dia akan mula 1 Julai. Okay. So katakan syarikat ni pada 1 Februari 2020 perniagaan maju telah menyimpan RM8,000 ke dalam bank di bawah akaun simpanan tetap, di mana kadar faedahnya ialah 3% setiap tahun. So you keep money in the bank, you will get the interest kan. So syarikat maju pun dia simpan juga pada 1 Februari dia simpan RM8,000 dalam simpanan tetap. So sehingga 30 Jun pada masa dia tamat tempoh tu, dia sudah nak tutup akaun dan kira sediakan penyata pendapatan. Sehingga pada 30 Jun ini hasil faedah simpanan tetap ni masih belum dimasukkan kepada syarikat maju oleh pihak bank. Jadi macam mana nak rekod ni? Dia merupakan hasil dia setiap dia mula simpan pada 1 Februari. Jadi sepatutnya 1 Februari dia sudah dapat faedah lah. Tetapi sehingga 30 Jun faedah ni masih belum dimasukkan kepada syarikat maju. Pihak bank belum buat lagi. Jadi macam mana kita nak rekod? Kerana dia merupakan hasil kita kan, sepatutnya kita terima. Tetapi masih belum terima pada akhir tempoh kita. So macam mana nak rekod Ni cara merekod di ledger. So first, cikgu kata untuk soalan nak kira belanja dan nak buat pelarasan untuk belanja dan hasil. Sebelum kita sediakan penyata pendapatan, first kita kena tunjukkan berapakah yang sepatutnya. We need to cari berapa yang sepatutnya diterima. Okay, so we tunjukkan jalan kerja pengiraan hasil faedah yang sepatut kita terima. Kerana sepatut yang terima inilah kita perlu hantar ke akaun untung rugi. Okay, so first kita kena tentukan tempoh perakaunan dulu. We fix the tempo first, then from there kita kira berapa bulan yang kita patut terima. So inilah tempo dia. Biar dia berakhir tadi pada 30 Jun. So kalau dia berakhir 30 Jun, erti dia 1st of July dia akan mulalah tempo yang pertama. Right? Dia akan mula tempo yang baru. So untuk yang ni dia berakhir 30 Jun 2020. So erti dia adalah sudah mula tempoh itu pada 1 Julai 2019. So from 1 Julai 2019 until 30 Jun 2020 dikira 1 tahun. Okay, lepas 1 tahun berniaga, dia akan berakhir di sini dan sediakan akaun untung rugi or that to count berapakah untung syarikat. So hasil itu, hasil faedah merupakan salah satu hasil kan sepatutnya masuk dalam akaun untung rugi. So from here kita kira lah berapa.
So kita mula pada 1 Februari. So you fix a date. From this tempo lebih kurang middle of the tempo ni lah. 1 Februari dia start menyimpan 8,000. So dari Februari berapakah sampai 30 Jun, berapakah faedah sepatut dia terima? So Februari, March, April, Mei, Jun. So 1, 2, 3, 4, 5. So selama 5 bulan sepatutnya dia kena terima faedah simpanan tu. So ya, jadi hasil faedah yang belum terima ialah 3%, 3% darab simpanan 8,000. So ini untuk setahun, tapi kita hanya 5 bulan kan. So kita darablah 5/12. So sepatutnya faedah yang patut dapat ialah 100. So kita perlu rekod dalam ledger, lepas tu hantar ke akaun dulu. So ini ialah hasil faedah kan. Jadi kita buka lah akaun hasil faedah. Dan ini adalah hasil, jadi kita rekod di sebelah kredit. Dan kita tak dapat duit kan. You not yet get the money. Jadi you tak boleh letak bank. You tak terima wang. So you cannot write bank or that. So kita letaklah hasil faedah ke akru ataupun hasil faedah belum terima. We buka that account to show that now people owe me. The bank owe me this money. Hasil faedah ke akru. I belum terima lagi. So you put this as a butil. Dan this butil akan menjadi account anda lah. Okay, jangan letak bank kerana kita belum terima wang. So this 100 is for what? This 100 is for the hasil faedah belum I terima ataupun ke akru. So you credit hasil faedah, then you put hasil faedah belum terima ataupun hasil faedah ke akru. Dan tarikh dia pada akhir tempoh lah 2020 Jun 30. 100. Jadi you credit this account, mesti debit account kan. Debit another account is this account lah, hasil faedah ke akru. Okay, you pun buka lah akaun hasil faedah ke akru ataupun hasil faedah belum terima. Ini sepatutnya you terima tapi you tak terima. So it's your asset. People owe you money. That means sekarang bank macam penghutang anda. Asset anda. So kalau asset, debit side. Okay, so I pun record di sebelah debit. Tarikh dia akhir tempoh 2020 Jun 30. RM100. Dan RM100 untuk actually apa? Ialah hasil faedah. So you tulis hasil faedah. So catatan bergu dia ialah debit hasil faedah ke akru kerana dia asset. People owe you money, is your asset. Dan kredit hasil faedah 100 kerana ini adalah hasil. Okay. So kita tengok yang ni, ya, dia direkod di sebelah kredit kerana adalah hasil. Tadi cikgu sudah explain. Dan lepas tu kita kena pindahlah ke akaun untung rugi sebagai hasil untuk menentukan untung kita. So kita pun tutuplah this account. Remember all the pada akhir tempoh semua akaun belanja dan akaun hasil kena tutup. So kita pun tutuplah this account, pindahlah ke akaun rugi. Bila you tutup, dia credit side kan. Bila you nak tutup, you catat di sebelah debit. So this account kosong. Okay, pindahlah ke akaun rugi. Kalau sini debit, akaun untung rugi nanti akan kredit lah menunjukkan dia hasil. Okay. Dan untuk akaun ni, akaun hasil faedah ke akru, tadi jika rekod sebelah debit kan sebagai aset. Dan ini bukannya belanja atau hasil. Jadi tak boleh hantar ke akaun rugi ya. Dia adalah aset. So kita bawalah hantar bawa ke bawah dan bawa ke bawah. Dia macam akaun kenderaan atau akaun APT, akaun penghutang. Dia aset kan, jadi kita mesti kira hantar ke bawah-bawah, bawa ke bawah. Dan dia bukannya belanja ada hasil, tak boleh hantar ke akaun rugi. Jadi pagi ini nanti kita akan tunjuk, tengok ni, kita
akan tunjuk di PKK, Penyata Kedudukan Kewangan Syarikat Maju pada akhir tempoh ni. Okay, pada 30 Jun 2000, di mana PKK kan satu statement menunjukkan aset dan liability kita. Jadi dia adalah aset dan aset ni hanya sementara saja. Kerana bila bank itu sudah masuk, ini demi dia tak hutang kita lagi lah. Jadi dia adalah aset yang sementara. So, kita rekod dia sebagai aset semasa. Okay, ini pun letaklah hasil faedah belum terima atau hasil faedah terakhir RM100. Okay, dan kita rekod dia sebagai aset. Dan inilah akaun terugi. Hasil faedah kita letak di sebelah kredit akaun terugi kerana dia adalah hasil. Dan kita akan rekod pada amount yang sepatut kita terima lah. Okay, RM100. Nah, sekarang pula cikgu nak terangkan tentang hasil diterima terdahulu pula. Tadi ialah hasil belum terima. Sekarang pula sudah terima tetapi sudah lebih daripada yang sepatutnya. Okay, wujud, ya, explanation dia, definisi dia ialah wujud apabila hasil bagi tahun perakaunan yang akan datang for the next year punya hasil tetapi sekarang sudah terima. You sudah terima terdahulu pada tempoh perakaunan semasa. That means you receive this year but actually this money is for next year. Okay, dan inilah contoh soalan. Pada 1 Januari 2020, Syarikat Maju telah menyewa sebahagian ruang pejabatnya kepada Encik Haris. Okay, maybe pejabat dia sangat luas. Dia sudah half of it dia sewa kepada Encik Haris. Okay, dengan sewa bulanan dia sebanyak RM1,000 sebulan. Every month you charge Encik Haris RM1,000. Sebanyak RM12,000 telah diterima, okay, daripada Encik Haris. Demi Encik Haris sudah bayar kepada Syarikat Maju straight away RM12,000. Okay, untuk sewa sehingga 31 Disember 2020. Demi dia mula sewa 1 Januari and straight away Encik Haris bayar sewa itu straight away for 1 year. Okay, ini selalu berlakulah untuk biasanya businessman yang sangat sibuk. Mereka tak nak, okay, lecehkan setiap bulan nak bayar RM1,000. So since they got money, they straight away pay for 1 year. Okay, jadi dia sudah bayar straight away untuk setahun walaupun dia baru duduk untuk January. Okay, in January straight pay for 1 year already. So macam mana nak rekod? That means kita sudah terima lebih ya. So cara nak rekod dia, show again, as I said, kena tunjukkan jalan kerja. Berapakah hasil sewa yang sepatut kita terima sehingga 30 Jun? Because Syarikat Maju tutup akaun pada 30 Jun kan. Pada 30 Jun dia akan kira berapakah belanja dan hasil for that tempo from 1 Julai 2019 until just silap sikit, bukan 30 Disember ya betul ini 30 Disember. Okay. Okay. Jadi first kita tetapkan the tempo perakaunan dulu. Syarikat Maju tempo perakaunan dia ialah 1 Julai sampai 30 Jun. So apa-apa belanja dan hasil yang berlaku di tempo ni akan direkod, dihantar ke akaun terugi. Tapi jadi keadaan di sekarang ialah, okay, yang ini tak adalah kan dia belum sewa. So you mula dari 1 Januari in the middle of the tempo. Okay, you mula sewa. So this Encik Haris dia terus bayar sehingga 31 Disember. Sorry. Okay. Sehingga 31 Disember. So dia, tetapi kita akan tutup akaun di sini. Okay, tamat tempo kita. So arti dia 6 bulan ni from January, February, March, April, May, June.
Ini sahaja akan kita hantar ke akaun untung rugi kerana ini sahaja merupakan hasil for this tempoh. So, dia bayar sampai 31 Disember, erti dia from 1 Julai sampai 31 Disember, that one dikira sebagai hasil yang kita terima terdahulu. So, yang ini tak boleh rekod di akaun untung rugi. Ini is other people money, but you receive first, you keep other people money. Jadi ini sudah menjadi liability kepada syarikat maju. Okay, so macam mana nak rekod? So first, you show the jalan kerja hasil sewa yang sepatut diterima untuk tempoh berakhir 30 Jun 2020. So sebulan ialah RM1,000 dan kita sampai 30 Jun hanya 6 bulan. So kita pun darab 6 bulan. 6,000 ini akan dihantar ke akaun untung rugi. Dan yang dia bayar 12,000 kan. So 12,000 tolak 6,000 ni yang sepatut hantar ke akaun untung rugi. Dan tinggal lagi 6,000 itu ialah dipanggil sebagai hasil sewa terdahulu. Adalah merupakan liability kepada perniagaan. So cara rekod di ledger, kerana kita perlu rekod hasil hantar ke akaun untung rugi kan. So kita buka lah akaun hasil sewa. Hasil ni mengikut hukum akan rekod di sebelah kredit. So kita pun catat bila Encik Haris bayar kepada kita, we get the money, kita akan debit bank kan. So catatan pergu debit bank, kita kredit lah hasil sewa. So pada 2020 Januari 1, Encik Haris bayar kita. So we debit bank and we credit hasil sewa. So inilah rekod dia 12,000. So is a hasil. Tetapi bila kita, pada akhir tempoh iaitu pada Jun 30, kita nak tutup akaun ni. Okay, biar kita nak kira untung rugi kan. So we must count berapakah from this sewa yang sepatut hantar ke akaun untung rugi. So tadi cikgu sudah kira kan 6,000 sahaja sepatut hantar. So ini kredit, you want to hantar mesti opposite side. So debit, untung rugi 6,000. Okay, Jun 30. You debit here, nanti akaun untung rugi akan kredit lah 6,000. Merekod yang sepatutnya 6,000 Then lepas tu tak balance kan 12,000, tapi you hanya keluar 6,000. So pada akhir tempoh semua akaun belanja dan akaun hasil kena tutup. So erti dia you nak become kosong, tutup, ada lagi satu figure 6,000. Then only become kosong, no baki. So erti dia 6,000 ni diletak sini adalah diberi nama hasil sewa terdahulu. So dia tutup lah. So if you debit this account, you debit hasil sewa, you mesti credit another account. So account dia ialah ini hasil sewa terdahulu. So you pun credit. So you buka akaun hasil terdahulu atau hasil sewa diterima terdahulu. Okay, you pun credit side kerana dia melupakan liability kita. Because as I said, ini wang orang lain, but you're holding other people money. So actually is your liability. So credit side. Okay, yang ini bukan hasil, yang hasil ini account ni. Ini hasil sewa terdahulu. Jadi dia ada perkataan hasil terdahulu, erti dia is your liability. So credit side 6,000. So ini adalah liability. So all the account asset liability mesti ada baki hantar ke bawah. So kita pun kiralah baki hantar ke bawah, then credit side here, HB here, BB here. So kita ada baki kredit, erti dia adalah liability semasa di PKK. So nanti buka lah bila sediakan PKK, di bahagian liability semasa tulislah hasil sewa terdahulu. Okay, so ini catatan jurnal. As I say, Form 6 selalu tanya catatan jurnal. Macam mana nak rekod hasil sewa terdahulu? So you take at first hasil sewa kita kreditkan, kita terima wang. So now I want to come out to keep to masuk record, to masuk ke dalam account hasil sewa terdahulu. So I debit that account lah. Okay, tengok. At first I receive money, I credit. So now I want to come out
to record as a hasil sewa terdahulu. So I debit lah. Okay, you did come out from the debit side. So you did come out from the credit side. So you debit. So hasil sewa debit. Then hasil sewa terdahulu dia adalah account liability. We owe other people. So mesti credit. Okay, inilah catatan bergu dan ditulislah merekod hasil sewa diterima terdahulu.